Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para subscriber dan viewer yang selalu menyokong channel ni. Hari ni channel ni dah berjaya mengumpulkan 10,000, lebih 10,000 subscriber. Terima kasih sekali lagi kerana menyokong channel kecil saya ni. Dan saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang selalu bersedekah kepada saya. Sebenarnya, setiap kali anda menonton video di channel ni dan anda tak skip iklan, secara automatik anda dah menderma kepada saya. Bagi sesetengah orang, 10,000 subscriber dan juga tak skip iklan setiap kali menonton video adalah perkara remeh, perkara kecil. Tapi bagi saya tak. Bagi saya perkara tu adalah perkara besar dan sangat bernilai. Terima kasih sekali lagi. Moga Allah membalas budi baik anda berlipat-lipat kali ganda. Okey, berbalik semula kepada kisah seram. Dalam video kali ini saya nak ceritakan dua kisah seram. Kedua-duanya adalah hasil kiriman email daripada penonton. Penonton ni ataupun pengirim ni adalah individu yang dah biasa mengirim kisah seram ke channel saya. Pengirim tu tak lain tak bukan adalah Apai. Cerita pertama mengisahkan pengalaman Atuk Apai yang sebelah mak. Atuk Apai dulu bekerja sebagai seorang anggota polis berpangkat korporal. Dan kisah kedua pula dialami oleh nenek Apai semasa dia bujang dulu, semasa dia remaja dulu. Atuk Apai yang sebelah mak ni adalah seorang anggota polis dan dia dah meninggal dunia 2 tahun yang lepas, iaitu tahun 2021 lah. Sepanjang karier dia sebagai seorang anggota polis, memang banyaklah perkara-perkara mistik yang berlaku. Kisah seram ni berlaku di Kuching, Sarawak sekitar tahun 90-an. Atuk Apai ceritakan perkara ni kepada Apai pada awal tahun 2000. Pada masa tu Apai masih lagi muda lah, umur baru belasan tahun pada masa tu. Apai minta saya untuk gunakan nama samaran Libau untuk mewakili atuk dia. Kisah ni melibatkan 4 orang anggota polis dan saya akan gunakan nama samaran untuk mewakili 4 orang anggota polis ni. Inspektor Robert, Korporal Libau, Korporal Ahmad dan juga Korporal Mazlan. Pada satu hari ni, Libau bertugas pada waktu malam di balai polis tu. Tiba-tiba datang Inspektor Robert. Datang Inspektor Robert, ajak Korporal Libau, Korporal Ahmad dan juga Korporal Mazlan untuk ikut bersama dengan dia. Katanya pada masa tu dapat arahan daripada pihak atasan. Diorang berempat diarahkan untuk menyiasat satu kes kemalangan maut yang terjadi di Batu 10, Kuching, Sarawak. Tanpa membuang masa, diorang berempat pun mulalah naik kenderaan polis. Masa tu kereta polis adalah jenis Proton Saga. Libau yang memandu kereta pada masa tu. Inspektor Robert duduk di sebelah Libau, Korporal Mazlan dan juga Ahmad duduk di kursi belakang. Masa tu dah pukul 1 pagi. Tapi di atas jalan raya masih banyak lagi kenderaan. Sebab malam tu adalah malam minggu. Bila sampai di lokasi kemalangan, boleh nampak ada satu kereta ni. Kereta jenis Nissan Sunny. Dah remuk teruk sebab berlanggar dengan sebatang pokok di tepi jalan. Bila dah sampai tu, Inspektor Robert pun arahkan Mazlan, Korporal Mazlan untuk tutup kawasan tu menggunakan pita polis. Saya tak pastilah warna apa pita tu, tapi rasanya warna kuning. Mazlan pun segera ambil pita polis tu dan tutup kawasan tu. Lepas dah siap pasang tip polis tu, Mazlan pun berkawal. Berkawal dekat situ nak elakkan ada orang awam masuk. Yang 3 orang lagi ni, Inspektor Robert dan juga Korporal Libau dan juga Ahmad mula menuju ke arah kereta yang remuk tu. Daripada jauh dah boleh nampak ada petugas daripada hospital dah menunggu dekat kawasan tu. Petugas hospital tu datang ke situ sebab nak ambil mayat. Mayat mangsa kemalangan maut tu. Nak bawa ke hospital untuk bedah siasat. Tapi diorang tak boleh nak ambil lagi mayat tu. Sebab pihak polis masih lagi belum buat siasatan. Libau adalah orang pertama yang sampai dekat kereta yang remuk tu. Bila Libau menjenguk, tengok ke dalam nak tengok keadaan mayat tu macam mana, Libau terkejut. Sebab keadaan mayat tu sangat mengerikan. Kepala mayat tu hancur separuh. Dan otak mayat tu dah bersepai. Bersepai melekat dekat dashboard dan juga cermin depan kereta. Hanya satu mayat aja yang ada dalam kereta tu. Maknanya pemandu tu memandu seorang diri. Bau hanya mula menusuk ke dalam hidung Libau. Jadi diorang bertiga pun mulalah buat siasatan. Ambil gambar mayat, gambar kereta yang remuk tu, gambar trek tayar, lepas tu gambar kawasan tu lah untuk dibuat bukti dan bahan-bahan siasatan.
Di samping tu, diorang ada juga buat pemerhatian di kawasan sekeliling tu untuk mendapatkan sebarang tanda unsur-unsur jenayah. Manalah tahu kalau kes ni adalah kes bunuh ke apa kan. Selepas hampir 2 jam, barulah proses siasatan di lokasi itu selesai. Inspektor Robert mula bagi kebenaran kepada petugas hospital untuk ambil mayat. Dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Manakala kereta Nissan Sunny yang dah remuk tu perlu ditunda ke balai polis untuk siasatan lanjut. Maknanya nanti memang akan ada satu tow truck ni datang ke situ dan tunda kereta tu balik ke balai polis. Inspektor Robert mengarahkan Libau dan juga Ahmad untuk tunggu di lokasi kemalangan tu. Tunggu tow truck tu datang. Manakala Inspektor Robert dan juga Korporal Mazlan naik semula ke dalam kereta dan kembali ke balai polis. Tinggallah Libau dan juga Ahmad dekat situ. Libau dan juga Ahmad pun tunggulah. Tunggu dekat atas pembahagi jalan. Masa tu dah dekat pukul 3 pagi. Tak nampak lagi tow truck datang. Masa tu jalan raya memang dah sunyi sepi. Tak ada kenderaan lalu. Pada masa tu diorang berdua ni bersembang lah. Nak hilangkan rasa mengantuk dan rasa bosan. Tiba-tiba datang satu bau yang hanyir. Bau hanyir darah. Diorang rasa pelik lah. Sebab dekat atas jalan tu dah ada pasukan bomba yang sembuh. Dah bersihkan darah-darah yang ada atas jalan tu. Kecuali dekat dalam kereta yang terlibat kemalangan tu. Kalau dekat dalam kereta tu memang masih ada darah lah. Sebab memang tak boleh nak bersihkan dekat dalam tu. Pihak polis belum lagi habis buat siasatan dekat kereta tu. Masa tu Korporal Ahmad mengadu dekat Libau. Dia rasa tak sedap hati. Libau pun cakap lah dekat Ahmad ni. Alah, kau ni macam tak biasa. Kan kita dah biasa hadap benda-benda macam ni. Lepas tu Korporal Ahmad pun bagi tahu Libau. Kau tak perasan ke? Lampu brek dia menyala. Tadi aku dah tengok kereta ni. Memang hancur dekat depan tu. Sekali dengan bateri hancur. Macam mana lampu brek tu boleh menyala pula? Siapa yang tekan brek kereta tu? Masa tu Libau dan juga Ahmad dah sedar yang diorang ni dah diganggu oleh sesuatu. Diorang berdua dah mula rasa takut pada masa tu. Tak lama lepas tu nampaklah daripada jauh ada tow truck ni datang ke arah Libau dan juga Ahmad. Diorang berdua ni rasa lega lah. Dan kereta yang remuk tu pun ditunda. Dalam perjalanan nak balik semula ke balai polis tu, Libau duduk dekat depan di sebelah pemandu, Ahmad pula duduk di belakang. Libau yang duduk dekat depan ni tiba-tiba dia rasa macam nak tengok ke arah belakang. Dia nak tengok macam mana keadaan kereta tu ditunda. Jadi dia pun betulkanlah cermin pandang belakang. Bila Libau dah betulkan cermin pandang belakang tu, dah nampak dekat belakang, Libau sangat-sangat terkejut sebab Libau nampak dekat belakang, dekat atas kereta yang remuk tu, berdiri satu lembaga. Lembaga tu sebiji menyerupai mayat mangsa kemalangan maut tadi. Kepala hancur separuh dan otak yang bersepai. Hanya sebelah mata memandang ke arah Libau. Bila Libau terpandang aja lembaga tu, dia cepat-cepat alihkan pandangan. Badan dia menggeletar. Dia rasa macam nak pengsan pada masa tu. Ahmad terperasan apa yang berlaku kepada Libau. Jadi dia pun tolehlah ke belakang. Bila Ahmad toleh ke belakang, dia menjerit dengan sangat kuat. Sebab Ahmad nampak benda yang sama apa yang Libau nampak tadi. Lembaga yang menyerupai mangsa kemalangan maut. Masa tu driver tow truck tu memang terkejut lah. Hampir-hampir nak terbabas. Driver tu terkejut sebab dengar Ahmad ni menjerit. Masa tu, driver tow truck tu seolah-olah tahu apa yang Libau dan juga Ahmad nampak. Driver tu pun mula bercakap, biasalah tu, jangan layan sangatlah benda tu. Daripada apa yang driver ni cakap, seolah-olah driver ni memang dah banyak kali menghadapi situasi macam tu. Sepanjang perjalanan, Ahmad dan juga Libau diam aja. Diam membisu, tak cakap apa-apa. Bila dah sampai dekat balai polis, kereta yang remuk kemalangan tu diletakkan di bahagian belakang balai polis. Dekat bahagian belakang balai polis tu memang ada satu kawasan parking. Kawasan tu memang dikhaskan untuk letak kenderaan yang dalam proses siasatan. Tak kiralah kenderaan yang kemalangan ke ataupun kenderaan curi ke, semuanya dikumpulkan dekat belakang tu. Di kawasan tu cuma anggota polis saja yang boleh masuk. Orang awam memang tak dibenarkan masuk. Bila dah selesai tempatkan kereta kemalangan tu di tempat parking belakang, Libau dan juga Ahmad pun masuk ke balai polis. Pada masa tu dah masuk waktu subuh. Jadi Ahmad cepat-cepatlah pergi ambil air semayang, pergi semayang. Libau pula pergi dekat pantry buat air kopi. Bila Libau dah selesai buat air kopi tu, Libau ambil kopi tu dan pergi ke bahagian belakang, bahagian parking yang tempat letak kereta kemalangan tadi tu. Libau pun berehatlah dekat belakang tu, minum kopi sambil hisap rokok. Sedang Libau hisap rokok sambil minum kopi tu, tiba-tiba Libau ternampak dekat sebelah kereta yang remuk tadi ada seorang lelaki berdiri. Lelaki tu tak lain tak bukan adalah jelmaan mangsa kemalangan maut tadi. Kepalanya hancur sebelah.
otaknya bersepai dengan sebelah mata memandang ke arah Libau. Libau perasan lelaki tu seolah-olah sedang bercakap, mulut dia bergerak-gerak. Tapi Libau memang tak dengar lah apa yang dia cakap. Bila dah nampak lembaga tu, Libau cepat-cepat ambil cawan kopi tu dan terus berlari masuk ke dalam balai. Bila dah berada dekat dalam balai polis tu, Libau pun duduklah dekat kursi dia. Masa tu sebenarnya Libau memang dah mengantuk. Dia pun cubalah tidur. Tak jauh daripada kerusi Libau ni ada kerusi Ahmad. Masa tu Ahmad dah siap semayang lah. Dia duduk dekat kursi dia termenung. Tiba-tiba Ahmad menjerit. "Apa kau nak? Daripada tadi kau menjelma kat depan aku." Semua orang yang ada dekat dalam balai polis tu terkejut pada masa tu. Pada masa tu Inspektor Robert pun keluar. Pergilah tengok macam mana keadaan Ahmad dan juga Libau. Libau dan juga Ahmad ni ceritalah dekat Inspektor Robert tu apa yang diorang nampak. Inspektor Robert masa tu bagi kebenaran dekat Libau dan juga Ahmad ni untuk balik awal. Balik berehat dekat rumah. Bila Libau dah sampai dekat rumah, dia pun cabutlah uniform dia. Baju dia, seluar dia. Masa ditanggalkan seluar tu, dia perasan dekat bahagian betis seluar tu ada sisa-sisa darah. Mungkin darah mangsa kemalangan tadi. Jadi Libau cepat-cepatlah tanggal seluar tu. Tanggal seluar dan letak dalam baldi. Dia rendam dalam baldi. Lepas tu Libau pun mandi. Bila dah siap mandi, Libau ni nak pergi ke bilik lah, nak tidur. Masa Libau keluar daripada bilik air nak menuju ke bilik tidur dia, Libau lalu dekat dapur. Masa lalu dekat dapur tu, sekali lagi dia ternampak benda yang sama. Ada satu lembaga yang menyerupai mangsa kemalangan maut tadi. Kepala pecah separuh dengan otak yang bersepai, berdiri dekat luar tingkap dapur dengan mata sebelah memandang ke arah dia. Libau cepat-cepat berlari masuk dalam bilik dia dan terus tidur. Bila Libau dah tidur, Libau dapat satu mimpi. Ada seorang lelaki ni, usia dia sekitar 60-an macam tu lah. Datang minta tolong carikan mata dia. Berkali-kali ucap benda yang sama. Lepas tu lelaki tu tersenyum. Bila Libau dah bangun tidur keesokan pagi, Libau termenung, terfikir apa yang dia mimpi tadi. Pada masa tu Libau rasa dia perlu buat sesuatu. Libau pun telefon ketiga-tiga orang, Inspektor Robert, Korporal Ahmad dan juga Korporal Mazlan. Libau call ketiga-tiga orang ni dan bagi tahu apa yang dia mimpi. Jadi dia orang berempat ni berpakat nak pergi ke balai polis. Dia orang nak pergi dekat tempat parking kereta belakang tu. Dia orang nak pergi cari kalau ada mata mangsa kemalangan tu. Libau pun mulalah bersiap-siap keluar rumah dan pergi ke balai polis. Libau sampai dekat balai polis sekitar pukul 10 pagi. Pada masa tu ketiga-tiga orang tu, Inspektor Robert, Korporal Ahmad dan juga Mazlan dah menunggu dia. Jadi dia orang berempat pun pergilah dekat kawasan parking belakang. Dia orang pergi dekat Nissan Sunny yang remuk tu dan mula mencari. Mula-mula dia orang mencari dekat bahagian dalam, dekat bahagian seat depan, seat belakang. Memang tak ada mata tu. Lepas tu Mazlan dapat idea. Apa kata kita cari dekat bahagian enjin pula. Dia orang semua pun carilah dekat bahagian enjin. Akhirnya Libau pun jumpa apa yang dia cari. Libau terjumpa ada sebiji bola mata manusia yang terselit di antara bilah kipas radiator kereta tu. Lepas dah jumpa mata tu, Inspektor Robert arahkan Mazlan dan juga Ahmad untuk hantar mata tu ke hospital untuk buat siasatan lanjut. Manakala Libau pula diarahkan untuk balik semula ke rumah, berehat sebab nanti pukul 8 malam nak start kerja. Semenjak Libau jumpa bola mata tu, dah tak ada lagi penampakan jelmaan lelaki yang pecah kepala tu. Kisah kedua ni adalah tentang sejenis hantu yang dikenali sebagai Indai Bilai. Katanya Apai, hantu Indai Bilai ni mempunyai satu ciri khas pada tubuh dia. Hantu ni mempunyai sepasang buah dada yang panjang terjuntai. Maknanya hantu ni menyerupai seorang wanita lah, seorang perempuan. Hantu ni biasanya akan menjelma dan mengganggu bila ada satu majlis yang besar. Tak kiralah hari perayaan ke ataupun ada majlis gotong royong ke, majlis perkahwinan ke, asalkan ada jamuan yang besar. Dan katanya hantu ni suka merosakkan makanan dan juga minuman yang orang ramai dah sediakan. Hantu ni akan menjamah setiap satu makanan, lauk pauk, nasi semua dan juga minuman. Bila hantu ni dah jamah makanan dan minuman tadi, makanan dan juga minuman tu akan rosak. Makanan akan basi, air tu pun akan jadi tak elok. Macam itulah bentuk gangguan daripada hantu Indai Bilai. Bila makanan dan juga minuman tu dah rosak, dah tak boleh dimakan dan diminum, makanan tu semua terpaksa dibuang.
Maknanya, hantu Indai Bilai ni memang menyebabkan satu pembaziran yang besar. Pada satu hari, tahun 1994, pada masa tu Apai berusia 7 tahun, darjah 1. Apai bersekolah di sekolah kampung, dekat kampung dia lah. Masa tu tengah hari, Apai baru lepas habis sekolah. Apai berjalan kaki balik ke rumah, rumah nenek dia. Masa Apai sampai dekat rumah tu, memang dia lapar lah. Bila Apai dah masuk dalam rumah, dia nampak nenek dia. Dia tanyalah nenek dia, "Nenek, hari ni nenek masak apa? Apai lapar ni." Lepas tu nenek Apai pun cakap, "Nenek masak ikan goreng." Apai komplain lah pada masa tu, "Alah nenek, takkan ikan goreng lagi? Semalam pun Apai makan ikan goreng juga. Tak ada selera lah nak makan macam ni. Tak ada benda lain ke nak makan?" Nenek Apai pun balas, "Kamu ni tak baiklah macam tu. Nenek dah penat masak. Ni nasi ni semua. Penat atuk kamu pergi bersawah. Bukan senang nak sediakan semua ni. Kalau kamu tak makan semua ni, siapa nak makan? Takkanlah kita nak membazir. Kamu janganlah jadi macam Indai Bilai tu." Bila Apai dengar perkataan Indai Bilai, dia jadi pelik. Dia tak pernah dengar. Jadi Apai pun tanyalah nenek dia, "Nek, apa benda Indai Bilai tu? Siapa Indai Bilai tu? Dia duduk dekat mana?" Apai ingat Indai Bilai ni orang. Orang yang duduk dekat kawasan tu. Lepas tu nenek Apai balas, "Boleh. Nenek boleh cerita. Tapi Apai kena habiskan dulu. Habiskan nasi dan juga ikan goreng ni. Lepas dah habis, baru nenek cerita siapa Indai Bilai tu." Kalau Apai makan tak habis, nenek tak nak cerita. Bila Apai dengar je nenek dia cakap macam tu, dia pun makanlah. Makan nasi, makan ikan goreng tu sampai habis. Bila dah habis, Apai pun cuci pinggan. Cuci pinggan, simpan pinggan semua, basuh tangan, basuh mulut. Apai pun pergi mandi. Ambil tuala dia pergi mandi. Sementara tu nenek Apai ni sibuk bersihkan dapur. Bersihkan apa-apa yang patut lah, pinggan semua, periuk semualah. Bila dah siap kemas dapur tu, nenek Apai pun pergilah dekat ruang rehat. Ruai nama dia, dekat rumah panjang tu. Nenek Apai duduk dekat ruai tu, berehat sambil anyam tikar mengkuang. Masa tu Apai dah siap mandi. Dia ambil bantal dia, dia pergi dekat nenek dia, baring dekat sebelah nenek dia. Apai pun sambunglah pertanyaan dia tadi. "Nenek, siapa Indai Bilai tu?" Nenek Apai yang pada masa tu sedang menganyam tikar mengkuang ni, bagi tahulah Apai, Indai Bilai tu bukan manusia. Indai Bilai tu adalah hantu. Bila dengar macam tu, Apai ni terkejut lah. Apai pun mulalah banyak bertanya. "Hantu? Hantu tu rupa dia macam mana nenek? Nenek pernah jumpa ke hantu tu?" Masa tu nenek Apai tak jawab pertanyaan Apai. Nenek Apai letak tikar mengkuang tu ke tepi. Dia pergi ambil bantal. Dan berbaring dekat sebelah Apai. Dan nenek Apai mula bercerita. Dulu masa nenek Apai remaja, nenek Apai ni pernah ikut mak dan ayah dia pergi menghadiri satu majlis gotong royong. Majlis gotong royong tu diadakan di satu sawah padi. Dalam majlis gotong royong tu, diadakan satu upacara nugal. Nugal ni adalah proses menyimpan benih padi. Semua penduduk yang ada dekat kawasan tu akan bergotong royong, menggali lubang dekat tanah dan letak benih padi dekat dalam tu. Dan perkara ni akan dilakukan secara bergotong royong dan bergilir-gilir. Sebagai contoh, ada tiga pemilik sawah padi. 1, 2, 3. Pada hari pertama, ketiga-tiga pemilik padi ni akan pergi buat nugal dekat sawah yang pertama. Hari kedua pula, ketiga-tiga orang pemilik sawah padi ni akan bergotong royong buat dekat sawah nombor 2. Dan macam itulah sampailah habis. Maknanya setiap kali buat nugal ni, buat upacara simpan benih padi ni, semua orang akan berpakat selesaikan satu-satu. Bila buat macam tu, jadi ringan lah. Kerja tu jadi ringan. Pada masa tu, yang nenek Apai ni ikut serta adalah giliran mak kepada nenek. Sawah milik mak kepada nenek. Masa tu nenek Apai berada di Langkau. Langkau ni sebenarnya adalah pondok. Cuma Langkau ni adalah sebutan masyarakat Iban lah. Nenek sibuk sediakan sarapan pagi pada masa tu bersama dengan geng-geng perempuan yang lain lah. Pada masa tu, ayah kepada nenek sibuk menangkap ikan. Tak jauh daripada Langkau tu, tak jauh daripada pondok padi tu. Daripada jauh boleh dengar suara geng-geng lelaki ni dapat tangkap ikan yang banyak. Pada masa tu semua orang seronok. Sebab dia orang semua tahu makan tengah hari nanti dia orang akan dapat makan dengan mewah. Maknanya banyaklah lauk pauk tu. Bila sarapan dah siap, semua orang makan sama-sama. Bila dah siap sarapan, masing-masing pun mulalah menugal, bergotong royong menggali lubang dekat tanah.
tanam semua, simpan semua benih-benih padi dekat dalam lubang. Semasa upacara nugal tu, nenek berada seorang diri di langkau, di pondok padi tu. Orang lain semuanya berada di sawah padi. Nenek Apai mula menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak tengah hari nanti. Potong sayur, buang perut ikan, macam tu lah. Proses menugal ni mengambil masa yang agak lama lah. Sampailah tengah hari. Bila dah nak menuju tengah hari tu, seorang demi seorang kembali semula ke pondok padi. Dan pada masa tu mula ada ramai orang memasak untuk tengah hari. Bila matahari dah betul-betul ada atas kepala, hidangan tengah hari pun siap dan semua orang mula makan. Pada masa itulah, bila orang suap makanan tu masuk ke dalam mulut, ramai yang termuntah. Pada masa tu nenek Apai ni terkejutlah bila tengok keadaan sekeliling tu. Kenapa semua orang bangun pergi muntah ni, pergi buang makanan ni? Bila nenek Apai tengok keadaan macam tu, nenek Apai ni pergilah periksa semua lauk pauk, nasi, minuman semua. Rupanya semua makanan yang dah disediakan tu semuanya dah basi. Padahal makanan tu semua baru aja dimasak. Masa tu nenek Apai bingung. Dia tak tahu apa yang dah jadi. Orang-orang lain, orang tua ni semua dah tahu kerja siapa semua benda ni. Dan pada masa itulah kali pertama nenek Apai terdengar nama Indai Bilai. Nenek Apai terdengar perbualan daripada orang-orang tua yang ada dekat situ. Ini tak ada benda lain lah ni. Ini memang kerja Indai Bilai. Dan pada masa tu adalah salah seorang orang tua ni yang bersuara. Apa yang orang tua ni cakap adalah salah satu petua yang diamalkan oleh masyarakat Iban. Tapi makin lama dah dilupakan oleh masyarakat Iban tu sendiri. Orang tua tu cakap sepatutnya kalau kita nak buat majlis makan-makan yang besar macam ni, kita sepatutnya buang sikit. Contoh, setiap lauk ni kita kena ambil sikit dan buang. Lauk tu sikit, lepas tu nasi ni kena buang sikit. Samalah dengan minuman. Bahagian yang kita buang tu adalah untuk hantu Indai Bilai. Bila hantu Indai Bilai ni dah dapat bahagian dia, dia tak akan kacau lauk pauk dan juga nasi yang kita masak. Itulah kepercayaan masyarakat Iban, apa yang orang tua tu cakap. Bila Apai dengar cerita daripada nenek dia, Apai fahamlah apa tu Indai Bilai. Dan Apai fahamlah kenapa tadi nenek dia cakap jangan jadi macam Indai Bilai, jangan jadi makhluk yang suka membazir. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.